Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari subtopik 1.3 dalam tajuk keseimbangan redoks bab 1 tingkatan 5 KSSM. Dalam bab ini murid akan dapat menerangkan tindak balas redoks dalam sel kimia. So, tahukah anda apakah sel kimia ringkas? Sel kimia ringkas ni dia terdiri daripada dua kepingan logam yang berlainan jenis, yang mana dicelup di dalam larutan elektrolit dan disambung dengan wayar penyambung. Sel kimia ringkas ini juga dikenali sebagai sel Voltan atau sel galvani. Maksudnya, dia boleh menggunakan voltmeter sebagai penunjuk ataupun galvanometer sebagai penunjuk untuk mendapatkan bacaan sel kimia tersebut. Sel kimia ini menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Tindak balas yang berlaku dalam sel ini menyebabkan pengaliran elektron, manakala beza keupayaan yang dikesan pada voltmeter atau galvanometer menunjukkan adanya arus elektrik. Jadi, sebagai contoh, sel kimia ringkas mestilah terdiri daripada dua jenis logam yang berbeza dicelup ke dalam elektrolit, iaitu larutan yang boleh mengalirkan arus elektrik, dan disambung dengan wayar penyambung. Jadi wayar penyambung ni akan disambung dengan voltmeter atau galvanometer untuk mendapatkan beza keupayaan antara dua logam tersebut. So apa yang berlaku ialah, ini contohnya kita gunakan logam zinc dan lagi satu contohnya kita guna logam magnesium. Dua kepingan logam yang berbeza ini boleh dicelup dalam larutan, contohnya adalah larutan garam iaitu natrium klorida. Ini merupakan contoh sel kimia ringkas. Sekarang mari kita kaji tindak balas redoks dalam sel kimia. Dalam gambar ini kita dapati bahawa sel kimia ringkas ini menggunakan magnesium sebagai kepingan logam yang pertama dan kepingan logam yang kedua adalah kuprum. Dan larutan yang digunakan adalah kuprum 2 klorida. Dalam sel kimia ini kita dapat tahu bahawa nilai E0 untuk magnesium adalah negatif 2.38, manakala nilai E0 untuk kuprum adalah positif 0.34. Berdasarkan nilai E0 yang kita dapat, yang kita perolehi, nilai E0 magnesium ini adalah lebih negatif berbanding nilai E0 kuprum. Maka magnesium akan menjadi terminal negatif bagi sel tersebut. Manakala nilai E0 kuprum adalah lebih positif, iaitu positif 0.34, maka elektrod kuprum ini atau kepingan kuprum ini akan menjadi terminal positif bagi sel kimia tersebut. Apa yang berlaku ialah di terminal negatif ini, magnesium mengalami pengoksidaan. Maka magnesium lebih cenderung untuk menderma elektron menjadi ion magnesium. Manakala disebabkan nilai E0 kuprum lebih positif, jadi tindak balas yang berlaku di elektrod kuprum itu adalah tindak balas penurunan, yang mana di terminal positif tersebut ion kuprum akan menerima elektron membentuk atom kuprum. Jadi
Dalam tindak balas ini, elektron akan mengalir dari terminal negatif iaitu elektron magnesium menuju ke terminal positif iaitu elektron kuprum. Okey. Dan di terminal negatif ini, tindak balas pengoksidaan berlaku. Manakala di terminal positif, tindak balas penurunan akan berlaku. Terminal negatif yang mana berlakunya proses pengoksidaan juga dikenali sebagai anod dalam sel kimia. Manakala terminal positif yang mana berlakunya proses penurunan dikenali sebagai katod dalam sel kimia ringkas. Jadi, kita dapat lihat bahawa elektron mengalir dari terminal negatif ke terminal positif dan aliran arus itu adalah arus bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Sel kimia juga dapat dibina dengan menggabungkan dua sel setengah yang mempunyai nilai E0 yang berbeza. Okey, jadi apabila gabungan dua sel setengah ini akan membentuk, kita panggil dia sel Daniell. So, sel Daniell ini dia menggunakan titian garam atau pasu berliang di dalam susunan radasnya. Okey, apakah kegunaan titian garam atau pasu berliang ini? Okey, kegunaannya adalah untuk membenarkan ion-ion bergerak melaluinya. Okey, ion-ion dapat bergerak melaluinya dan melengkapkan litar. Okey. Kita lihat pada rajah yang pertama, iaitu rajah yang berwarna hitam ini, A, yang mana menggunakan zinc sebagai elektrod dan larutan elektrolitnya adalah larutan zinc sulfide, dan lagi satu elektrod adalah kuprum dengan dicelup dalam larutan kuprum 2 sulfide. Okey, apakah yang berlaku dalam tindak balas tersebut? Okey, dalam tindak balas ini, macam mana kita nak kenal siapa yang jadi terminal negatif, siapa yang akan jadi terminal positif? Okey, kita kena mesti lihat kepada nilai E0. So, E0 yang kita perolehi bagi kedua-dua sel ini adalah, bila E0 kan kita akan tulis persamaannya persamaan penurunan kan. Jadi Zn ion zinc terima elektron jadi zinc. So nilai E0 nya adalah negatif 0.76V. Manakala nilai E0 untuk kuprum pula, sebab persamaan siri elektrod piawai ini kita guna dalam bentuk penurunan. Jadi nilai E0 nya adalah positif 0.34 volt. Daripada nilai E0 yang kita perolehi, kita dapati bahawa nilai E0 untuk zinc adalah lebih negatif berbanding nilai E0 kuprum. Maka oleh sebab itu zinc akan menjadi terminal negatif atau kita panggil dia anod. Okey. Manakala kuprum yang mana mempunyai nilai E0 yang lebih positif iaitu positif 0.34V, maka kuprum akan bertindak sebagai terminal positif dalam sel tersebut. Jadi apa yang berlaku dalam tindak balas ini, dalam rajah tersebut, ialah di terminal negatif itu elektron zinc akan mengalami pengoksidaan, maka zinc akan menderma elektron membentuk ion zinc. So ini kita kata tindak balas pengoksidaan. Okey, di elektrod kuprum yang mana merupakan terminal positif, di terminal positif
ion kuprum akan menerima elektron membentuk atom kuprum. So, ini adalah tindak balas penurunan. Okey. Jadi, persamaan ion untuk keseluruhan tindak balas ini adalah zinc tambah dengan ion kuprum membentuk ion zinc dan kuprum. So, ini kita panggil persamaan ion keseluruhan. Di manakah arah pengaliran elektron? So, elektron dia mengalir daripada terminal negatif ke terminal positif. So, elektron mengalir dari elektrod zinc pergi ke elektrod kuprum melalui wayar penyambung. Okey. Sel kimia ini boleh ditulis dalam bentuk notasi sel. So, notasi sel, notasi sel mestilah ditulis dengan cara anod di sebelah kiri notasi sel dan katod di sebelah kanan notasi sel. So, kalau kita tengok pada sel tadi, zinc merupakan anod ataupun terminal negatif dalam sel tersebut. Maka cara penulisan notasi selnya adalah zinc, iaitu elektrod zinc yang kita guna. Palang menegak elektrolitnya iaitu zinc sulfat yang kita guna. Dua palang menegak iaitu menunjukkan ia adalah titian garam atau pasu berliang. Kemudian elektrolit bagi katod iaitu kuprum 2 sulfat. Palang menegak elektrod katod iaitu kuprum. So ini kita panggil notasi sel. Notasi sel. So itu adalah tindak balas yang berlaku dalam sel Daniell antara elektrod zinc dalam larutan zinc sulfat dan elektrod kuprum dalam larutan kuprum 2 sulfat. So, bagaimana cara kita nak tulis notasi sel tadi? Notasi sel tadi di sebelah kiri mestilah bermula dengan anod. Di sebelah kiri itu adalah anod. So, mesti bermula dengan elektrod yang bertindak sebagai anod dan elektrolitnya ini merupakan dua palang menegak adalah pasu berliang ataupun kita kata titian garam. Dan seterusnya diikuti dengan elektrolit bagi katod dan elektrod yang digunakan sebagai katod iaitu terminal positif dalam sel kimia tersebut. Anod adalah terminal negatif dalam sel kimia tersebut. Okey, dengan menggunakan contoh yang tadi yang mana kita menggunakan zinc sebagai elektrod negatif, terminal negatif dicelup dalam larutan zinc sulfat. Dan diasingkan dengan pasu berliang atau titian garam. Kemudian di katodnya adalah kuprum 2 sulfat dan elektrodnya adalah kuprum. Sekarang kita nak cari berapakah bacaan voltan bagi sel, bacaan voltan inod sel bagi sel tersebut. Kita nak cari bacaan voltan iaitu inod untuk sel tersebut. Apa yang perlu kita buat adalah formulanya mesti tahu iaitu inod sel adalah bersamaan datang daripada inod katod tolak dengan inod anod. Mana kita nak dapat nilai inod tu? Nilai inod tu datang daripada siri keupayaan piawai. Siri keupayaan elektrod piawai. So, kalau kita tengok dalam siri keupayaan elektrod piawai, so siri keupayaan elektrod piawai untuk inod zinc tadi, nilai dia adalah negatif 0.76 V, manakala inod untuk kuprum pula adalah positif
0.34V. So, berapakah bacaan E0 untuk sel tersebut? Okey, E0 sel tersebut adalah bersamaan dengan E0 katot. So, katot tadi kita tahu bahawa dia adalah kuprum. So, kuprum ni katot kan. Jadi, nilai dia tadi adalah positif 0.34. Tolak dengan E0 anode iaitu zinc, nilai dia adalah negatif 0.76. Jadi, berapa total bacaan dia? Okay, total bacaan dia adalah positif 1.10 volt. Jadi, sel Daniell yang mempunyai zinc dan juga kuprum sebagai elektrod mempunyai nilai beza keupayaan positif 1.10 volt. Okey, macam mana cara kita nak kira nilai voltan untuk sesuatu sel? Jadi anak murid kena ingatlah formulanya adalah untuk mendapatkan nilai voltan bagi sesuatu sel iaitu E0 untuk sesuatu sel mesti datang daripada E0 daripada terminal negatif. E0 daripada terminal positif. Okey, E0 daripada terminal positif tolak dengan nilai E0 daripada terminal negatif. Okey, so dapatlah bacaan E0 untuk sel tersebut. Okey, mari kita lihat tentang sel Daniell yang ni. Sel Daniell ni cikgu gunakan pasangan magnesium dicelup dalam magnesium nitrat dan elektron kuprum dicelup dalam kuprum 2 nitrat. So, macam mana kita nak tahu siapa yang akan jadi terminal negatif, siapa akan jadi terminal positif? So, dengan merujuk nilai E0, okay, dalam siri keupayaan elektrod piawai, okay, kita ada magnesium. Ion magnesium diterima elektron, dia membentuk magnesium dengan nilai E0-nya adalah negatif 2.38. Manakala kuprum pula nilai E0-nya adalah, tadi kita dapat belajar tadi ialah positif 0.34. So, daripada nilai E0 yang kita ada, rujukan tadi tu daripada siri keupayaan elektrod piawai. Okey, siapa yang mempunyai nilai yang lebih negatif? Ya, magnesium mempunyai nilai yang lebih negatif. Maka, magnesium akan bertindak sebagai terminal negatif. Manakala kuprum, nilai E0-nya adalah lebih positif, iaitu positif 0.34. Jadi, elektrod kuprum ni akan bertindak sebagai terminal positif. Okey, macam mana cara kita nak buat notasi sel? Ya, mesti bermula dengan elektrod yang bertindak sebagai anode, iaitu negatif kan. Jadi, magnesium, okey, palang tegak dalam larutannya iaitu magnesium nitrat. Okey, diasingkan dengan titian garam. Seterusnya, larutan kuprum 2 nitrat yang mana merupakan elektrolit bagi terminal positif, iaitu katod dan menggunakan elektrod kuprum. Okay, so ini kita panggil notasi sel. Okey, sekarang ni kita nak tahu siapa yang jadi terminal negatif. So, terminal negatif adalah elektrod magnesium dan terminal positif adalah elektrod kuprum. Okey, apa tindak balas yang berlaku di terminal negatif? Sebab nilai E0-nya lebih negatif, maka tindak balas yang berlaku adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, manakala kuprum mempunyai nilai E0 yang lebih positif, maka tindak balas yang berlaku di situ adalah tindak balas penurunan. Okey. Sekarang kita nak tulis macam mana persamaan setengah untuk tindak balas yang berlaku di terminal negatif dan persamaan setengah tindak balas yang berlaku di terminal positif. Okey, kita dah tahu bahawa magnesium tadi tu mengalami pengoksidaan. Jadi negatif di terminal negatif. Magnesium bila mengalami pengoksidaan maka dia akan menderma elektron menjadi ion magnesium. Jadi terminal positif pula, okey, ion kuprum akan menerima elektron membentuk atom kuprum.
So, persamaan ion keseluruhan adalah magnesium tambah dengan ion kuprum 2 menghasilkan ion magnesium tambah dengan atom kuprum. Okey, ini adalah persamaan ion keseluruhan. Okey, sekarang ni kita nak kira pula berapakah nilai voltan sel tersebut, iaitu berapakah nilai E naught untuk sel tersebut. Jadi formula dia tadi adalah untuk mendapatkan E naught sel, E naught di katot iaitu E naught terminal positif tolak dengan E naught di terminal negatif. So, bacaan dia adalah positif 0.34 tolak dengan negatif 2.38. Maka kita dapatlah nilai E naught sel tersebut adalah positif 2.72 volt. Okey. So sekarang murid-murid dah perlu fahamlah, dah perlu kuasai bagaimana nak tentukan terminal negatif untuk sesuatu sel, terminal positif bagi sesuatu sel, macam mana nak tulis notasi sel, macam mana nak buat persamaan setengah di terminal negatif, persamaan setengah di terminal positif, persamaan ion keseluruhan, persamaan ion keseluruhan, dan juga murid-murid perlulah tahu dan faham bagaimana cara untuk menghitung nilai voltan sesuatu sel dengan menggunakan formula E naught sel adalah sama dengan E naught positif terminal positif tolak dengan E naught terminal negatif. Okey. So sehingga kita bertemu lagi dalam pembelajaran tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.